Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Afiq bin Anas. Nama matrik 20204492284. Jadi video ini adalah untuk ringkasan, assignment dan ulasan artikel yang telah saya buat untuk subjek CTU 552E5 ini. Saya akan teruskan dengan pembentangan saya. Jadi untuk assignment ini, ia akan menerangkan tentang sifat-sifat Nabi, kisah mukjizat, cara penyebaran agama, cabaran Nabi Ismail, pencapaian Nabi, penceritaan kisah Nabi ini oleh agama lain. Jadi seterusnya adalah sifat-sifat Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Ismail, mengatakan bahawa beliau adalah seorang yang menyenangkan, sabar dalam menunaikan tanggungjawab. Ketika Nabi Ismail dapat berita yang bahawa beliau perlu dikorbankan oleh bapanya. Seterusnya adalah Nabi Ismail cukup menghormati bapanya dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Nabi Ismail menyuruh bapanya untuk melakukan penyembelihan tersebut. Okey, yang kedua adalah kisah mukjizat. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam dalam memerintahkan penyembelihan kibas di tempatnya. Allah menggantikannya ketika Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya ke tanah menyebabkan telaga Zamzam terpancar di bawah kakinya. Ini ada terbukti sehingga sekarang mukjizat Nabi Ismail alaihissalam yang sehingga sekarang air Zamzam tidak pernah kering dan sentiasa mencukupi untuk umatnya yang menziarahi ke tanah suci Mekah. Seterusnya adalah cara penyebaran agama. Dalam teks Nabi Ismail diceritakan dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai teladan bagi semua umat Islam. Nabi Ismail alaihissalam adalah penduduk kota Mekah yang pertama. Dari sini kita dapat lihat setiap tahun kita akan menunaikan ibadah haji dan juga ibadah korban. Ini menunjukkan teladan atau ini menunjukkan ianya adalah sebagai memperingati dan salah satu ibadah yang perlu kita lakukan. Kemudian adalah cabaran Nabi. Nabi Ismail alaihissalam adalah sebagai korban adalah kemuncak kesediaan ayah dan anak untuk berkorban dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga terbukti bahawa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tiada tolak banding ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah ketika Nabi masih menyusu lagi. Ketika itu ketika penghijrahan beliau masih kecil dan waktu tu beliau tidak mempunyai makanan, minuman dan pada ketika itu beliau berada di padang yang tandus, tidak ada pokok dan bekalan serta jarang untuk para penghijrah lalu ke kawasan tersebut. Jadi seterusnya adalah pencapaian Nabi. Nabi diberi tugas untuk membina Kaabah. Ini adalah Kaabah yang kali ketiga Kaabah dibina
oleh Nabi Ibrahim, dan juga ini adalah kali pertama Nabi Ismail dalam membangunkan Kaabah. Nabi Ismail pada ketika itu adalah sekitar berumur 20 tahun. Dan itu adalah pembinaan yang terakhir. Okay, seterusnya adalah penceritaan oleh agama lain. Dalam kitab Kristian adalah mengatakan ketika Ishak sudah cukup tua, Tuhan memberitahu Nabi Ibrahim bahawa dia harus menjadikan Nabi Ishak sebagai korban. Ini salah satu pendapat yang salah dari segi Islam. Dan seterusnya adalah Nabi Ismail adalah seorang yang biadab di mata Yahudi dan mengatakan dia telah menyembah berhala. Ini sangat-sangatlah bertentangan dengan agama Islam yang mengatakan Nabi Ismail adalah seorang yang biadab, kerana Nabi yang apa yang diceritakan adalah Nabi Ismail adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga seorang yang menghormati kedua ibu bapanya, dan juga seorang yang sangat sabar dalam menghadapi segala cabaran dan ujian. Seterusnya, ini adalah salah satu daripada sumber yang saya gunakan, pekaji menggunakan dalam menghubungkan dengan kisah Nabi Ismail. Jadi untuk seterusnya adalah ulasan artikel. Saya menggunakan salah satu daripada kedua ini ialah kisah. Saya tertarik dengan kisah penyembelihan Nabi Ismail dalam surat Al-Syafa'at ayat 99 hingga 91. Kajian beliau adalah kajian dari perspektif tauhid. Okay, apa yang menarik bagi saya adalah tentang penulis ini juga sendiri. Penulis adalah berpendidikan dan kelayakan penulis graduan daripada Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, dalam jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Fakulti Usuluddin, dan beliau merupakan seorang bekas pelajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qira'at MAI. Penulis juga adalah kelahiran Malaysia. Ini yang menarik minat saya dalam artikel ini, dalam kajian ini, kerana beliau adalah seorang warga Malaysia yang melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Negeri Riau, Fakulti Usuluddin. Dan beliau berasal dari Kelantan, Malaysia, dan diinspirasikan tesis beliau adalah oleh ayahanda beliau, iaitu Wan Mahmud, dan ibunda beliau Nik Asyah, dalam menyiapkan tesis beliau. Seterusnya adalah pada pemikiran penulis itu sendiri, kajian yang dibuat adalah untuk menambahkan informasi tambahan dalam kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini beliau adalah berpendapat supaya dapat menyumbangkan sedikit sebanyak idea dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Kerana kisah ini salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan nasihat melalui Al-Quran kepada hamba-hambanya. Tesis ini mengandungi banyak kisah ini mengandungi banyak ajaran yang dapat digunakan untuk menentukan tahap kepercayaan dan keimanan seseorang kepada Tuhan Yang Esa. Beberapa pengajaran yang dapat diambil dari peristiwa penyembelihan Nabi, seperti pengorbanan, ketaatan, dan kesabaran. Seterusnya adalah isu penulis. Hikmah. Isu yang dibawa oleh penulis adalah hikmah kisah penyembelihan ini dalam penulisannya, yang mempersoalkan mengenai kaitan dengan perspektif tauhid, perspektif dari tauhid
nubuwah, daripada perspektif tauhid asma wa sifat atau uluhiyah dan sebagainya. Dan juga isunya adalah untuk mendapatkan pandangan mengenai pandangan pengulas ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari surah Asy-Syafa'at ayat 99 hingga 111. Apa yang menarik pada saya juga adalah penulis itu sendiri menerangkan tauhid tentang dari perspektif tauhid beliau, menerangkan secara terperinci maksud tauhid itu sendiri, tokoh-tokoh dan juga kisah-kisah yang terdahulu. Tapi apa yang saya ingin menjelaskan, terdapat beberapa juga kelemahan penulis itu sendiri yang menerangkan dan tidak beberapa jelas yang untuk mengaitkan kisah tersebut dengan dari perspektif tauhid. Apa yang saya baca itu apa yang telah saya baca dari tesis beliau. Jadi itu saja ulasan ringkasan daripada assignment saya dan ulasan artikel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.